Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 3 SRA Meru 2 yang dikasihi Allah sekalian. Okey, insya-Allah dalam pelajaran tajwid kita pada hari ini, kita masih lagi dalam pelajaran yang ketiga iaitu isti'azah dan basmalah. Okey, jadi kita akan masuk dalam unit yang kedua iaitu lafaz basmalah. Unit kedua, lafaz basmalah, muka surat 27. Okey, jadi lafaz basmalah, apa itu basmalah? Mari kita tengok. Jadi erti basmalah ialah ringkasan bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkataan basmalah ni adalah ringkasan daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipendekkan jadilah basmalah. Right. Jadi lafaz basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim ni biasanya kita baca pada awal surah ataupun sebelum kita makan ataupun sebelum kita keluar rumah, sebelum kita naik kereta, naik kenderaan, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa-apa pun perbuatan kita, kalau boleh kita mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Perhati dan baca Terdapat 3 cara bacaan basmalah di antara 2 surah. Okey, dengar baik-baik Terdapat 3 cara bacaan basmalah di antara 2 surah. Ada 3 cara bacaan basmalah. Alright. Yang pertama, berhenti di akhir surah pertama dan juga pada basmalah. Kemudian membaca awal surah kedua. Okey, lagi sekali Berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah. Kemudian membaca awal surah kedua. Maksud dia, bila kita dah nak habis baca surah tu, ayat yang terakhir tu kita berhenti. Kita berhenti pada ayat yang terakhir. Kemudian kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita mulakan awal surah. Contohnya, wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Macam tu. Mula kita baca akhir surah, kemudian kita berhenti. Lepas tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita berhenti. Dan kemudian barulah kita membaca awal surah. Okey. Lagi sekali Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, baru kita sambung awal surah. Jadi ini adalah cara bacaan basmalah yang pertama. Okey. Tengok muka surat sebelah pula. Okey, ini adalah cara bacaan yang kedua iaitu berhenti pada akhir surah pertama, kemudian membaca basmalah dan disambungkan dengan awal surah kedua. Lagi sekali Berhenti pada akhir surah pertama, kemudian membaca basmalah dan disambungkan dengan awal surah kedua. Maksudnya, kita berhenti pada akhir surah, kemudian kita sambungkan basmalah dengan awal surah. Contoh dia, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Macam tu.
Ustaz dah ajarkan masa bacaan isti'azah. Kalau kita sambung, kita kena bunyikan huruf yang terakhir ni. Contohnya kat sini huruf mim. Mim berbaris kasrah. Mim berbaris bawah. Jadi kita kalau sambung, kita kena bunyikan huruf mim berbaris bawah. Jadi rahimikul a'u. Dia kena bunyi rahimikul a'u. Bukannya rahim qul a'udzu itu kalau berhenti, tapi kalau kita sambung kita kena bunyikan huruf mim tu. Okey, jadi lagi sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita sambung. Nak senang kamu boleh tengok kat sini kan, ada tambah dengan tolak. So tambah ni tak boleh sambung. So tolak ni tak disambung dan tambah ni boleh sambung. Jadi ini adalah cara bacaan basmalah yang kedua. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah kedua. Lagi sekali. Menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah kedua. Maksudnya kita menyambungkan sekaligus. Bila kita nak habis surah, ayat yang terakhir tu kita sambungkan dengan basmalah, kemudian kita menyambungkan pula dengan awal surah. Okey. Jadi ini adalah cara bacaan yang ketiga. Okey, contoh dia. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Dia macam panjang sikit. Jadi kita perlukan nafas yang panjang. Biasanya bacaan yang ketiga ni kalau kita nak baca laju sikit. Contohnya daripada surah yang pertama kita nak baca laju kepada surah yang kedua. Jadi kita boleh sambungkan sekaligus. Okey, lagi sekali Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Boleh faham tak? Boleh nampak tak? Jadi wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Hasada bismillah. Kalau kita nak sambung akhir surah tu dengan basmalah di awal surah, kita kena bunyikan huruf yang terakhir tu. Huruf yang terakhir tu dan kita sambung dengan basmalah. Jadi bila kita bunyikan huruf yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasada bismillah, kena bunyikan huruf dal tu. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Bunyikan juga huruf mim tu untuk menyambung dengan awal surah. Senang je tengok dekat sini ada tambah, ada tambah, lepas tu sini ada tambah. So boleh sambungkan kedua-duanya. Bila sambungkan kita kena bunyikan huruf yang berbaris di akhir surah tu. Contoh huruf dal, dal berbaris atas. Jadi kita kena bunyikan huruf dal berbaris atas. Kemudian mim ni berbaris bawah. Kita kena bunyikan huruf mim ni berbaris bawah kalau kita hendak sambung. Kalau kita tak nak sambung, kita boleh matikan dia ataupun sukunkan dia. Jadi iza hasad, dia berhenti, mati kat situ. Itu kalau berhenti. Kalau sambung kena bunyikan. Okey. Jadi itu adalah 3 cara bacaan basmalah. Jadi itu adalah 3 cara bacaan basmalah di akhir surah dan di awal surah. Okey, kemudian dilarang menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan berhenti padanya. Kemudian membaca awal surah kedua kerana basmalah dijadikan
di awal surah, bukan di akhir surah. Faham tak? Maksudnya cara yang ni adalah cara yang keempat lah, tapi cara yang keempat ni dilarang. Dia tak boleh dilakukan kerana basmalah ni dijadikan di awal surah. Bila kita hendak mula baca surah, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita baca surah baru kita baca bismillah. Itu salah. Tak ada yang buat macam tu kan. Kita kalau nak baca surah, kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu tengok dalam Al-Quran, semua surah dalam Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada yang tulis bismillah, tak ada yang tertulis bismillah di akhir ayat. Habis baca surah baru baca bismillah. Tak ada. Jadi tidak disarankan, adalah dilarang. Jadi dia contoh bacaan dia adalah wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Lepas tu baru kamu sambung, baru kamu baca qul a'udzu birabbin nas. Ni adalah bacaan yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kamu dah sambung akhir surah dengan basmalah, jadi kamu harus sambung terus basmalah dengan awal surah. Ikut cara yang ketiga. Jangan kamu berhenti pada basmalah. Kalau kamu nak berhenti pada akhir surah. Lepas tu baru sambung basmalah dengan awal surah. Macam tu, okey? Jangan kamu berhenti pada basmalah. Jangan kamu seenak-enaknya wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Itu dilarang. Dilarang untuk membaca macam tu. Alright. Jadi ini adalah cara bacaan basmalah di akhir surah dan di awal surah. Jadi ingat tak, pengertian basmalah adalah ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tengok muka surat yang ke-29. Tahukah anda lafaz basmalah terdapat dalam surah An-Namlu. Surah An-Namlu ayat ke-30, iaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ni ada kat dalam surah Sulaiman ayat ke-30. Kamu boleh buka Quran dan cari ayat ni. Okey, lepas tu ada makruh membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Semua surah, kalau kita tengok dalam Al-Quran, semua surah ada bismillah, kecuali di surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah tidak dimulakan dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukumnya adalah makruh untuk membaca di awal surah basmalah. Terus je baca. Kalau kamu kalau kamu jumpa surah At-Taubah ataupun kamu dah baca Al-Quran sampai surah At-Taubah, jangan baca basmalah. Hukumnya makruh. Makruh ni buat tak dapat apa-apa, tinggal dapat pahala. Okey, jadi kenapa? Apa sebabnya tak boleh baca makruh? Baca basmalah di awal surah At-Taubah. Kerana awal surah At-Taubah itu mengisahkan tentang peperangan. Jadi makruh hukumnya untuk baca di awal surah At-Taubah. Okey. Jadi amalkan, setiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan lafaz basmalah ataupun bismillah. Jadi setiap kita melakukan perbuatan yang baik. Contohlah kita nak makan, kita nak minum, kita nak sembahyang, kita nak keluar rumah, kita nak naik kereta. Jadi kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan
membaca basmalah. Semoga semua pekerjaan kita, semua apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi Ustaz nak minta kamu buka buku aktiviti PBD tahun 3 tajwid. Buka muka surat 27. Itu unit 2 lafaz basmalah. Arahan dia warnakan jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang betul. Dia bagi soalan kat sini, kamu warnakan jawapan dia yang betul. Mana satu contoh? Bismillahirrahmanirrahim merupakan lafaz. Lafaz apa? Isti'azah ke? Ataupun istighfar. Jadi warnakan jawapan yang betul. Yang kedua apa? Erti basmalah ialah ringkasan bagi bacaan. Apa dia? Allahu Akbar ke? Bukan kan? Jadi terdapat cara bacaan basmalah antara dua surah. Ada berapa cara bacaan basmalah di antara dua surah? Kita dah belajar tadi. Okey, kemudian yang keempat, lafaz basmalah terdapat di dalam surah. Boleh tengok dalam buku teks muka surat. Surat berapa tadi? Muka surat 29. Jawapan dia ada dalam muka surat 29. Kemudian muka surat 28 pula. Ni 28, buku latihan muka surat 28. Arahan dia, susun dan tulis lafaz basmalah beserta terjemahannya yang sempurna. Ni dia dah terbalik-terbalikkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu tulis kat bawah ni ayat Bismillahirrahmanirrahim yang betul. Boleh rujuk buku. Lepas tu kat bawah ni adalah makna dia, maksud Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jangan kamu terbalik pula, yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Terbalik tu. Jadi boleh tengok maksud dia dekat dalam buku teks juga. Alright, kemudian buku latihan muka surat 29. Dia punya arahan, suaikan perkataan basmalah pada gambar yang sesuai. Okey. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Suaikan mana gambar yang sesuai untuk kamu baca basmalah. Okey. Tengok gambar yang pertama, minum air. Minum air kena baca Bismillah. Jadi kamu suaikan kepada gambar yang kedua, yang gambar minum air. Jadi tengok yang gambar kedua, tendang kucing. Tendang kucing baca Bismillah ke? Tendang kucing ni perbuatan yang baik ke? Bukan kan? Jadi jangan kamu suaikan kat sini. Jadi tengok pada perbuatan. Contohlah masak ke, baca buku ke, gaduh ke, gaduh kena baca Bismillah ke? Jadi suaikan pada gambar yang betul. Okey, kemudian yang terakhir muka surat 30. Padankan bacaan di bawah dengan menulis pada pernyataan yang betul. Okey, jadi kat bawah ni dia bagi ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Dia ada kat sini. Kamu boleh tengok kat sini ada formula dia. Tengok kalau tolak, gambar tolak, maksudnya kena berhenti. Tolak je berhenti. Yang tambah baru boleh sambung. Tolak berhenti, tambah sambung. Jadi kalau sambung, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sambung. Jadi suaikan. Padankan pada ruangan kotak ni. Kamu tulislah ayat dia dekat dalam kotak ini. Contohlah, menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah kedua. Menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah kedua. Maksud dia apa? Menyambung ketiga-tiga sekaligus. Kamu tengok kat sini, mana yang sambung ketiga-tiga sekaligus? Jadi ni tambah ni tambah ni. Jadilah dia sambung semua. Kamu boleh rujuk dalam buku
teks, ada contoh-contoh dia. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini berkaitan basmalah, iaitu ringkasan daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kamu ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa soalan berkaitan dengan pelajaran tajwid kita hari ini, boleh tanya di WhatsApp Ustaz. Alright. Jadi, terima kasih kepada kamu semua yang sudi tengok video kelas hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.